Jadi hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, tanpa melengahkan masa, ada apa lagi arahan? Dia kata nak pergi ya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan sukacita Ayahanda Datuk Seri Anwar Ibrahim, with much love, I would like to invite you to speak on the stage tonight to address everyone that has come tonight. Assalamualaikum. Datuk Seri kata kalau nak naik atas pun boleh. Kalau nak naik atas kertas. Okey. Boleh naik. Jemput. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar dewan, sila duduk supaya teman-teman yang di belakang boleh melihat projection, ya, rakaman dari dalam. So please kita minta kerjasama untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar dewan untuk duduk supaya orang ramai boleh melihat dan menonton projection rakaman dari dalam dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in. Saudara-saudari Nurul Aizizah, Puan Faika, Profesor Aziz Fahri, Adil Muhammad, ramai ni Adil Parlimen kita beratur depan. Pemimpin keadilan DAP PAS yang hadir, saudara dan majlis sekalian. Terima kasih kerana sudi hadir malam ini. Rencananya itu lembah pantai, tapi lembah pantai ini dia jadi taman larangan, tak boleh masuk. Apa negeri ini ingat dia punya, nak pakai dewan pun tak boleh. Merdeka setengah abad, ada menteri jaga wilayah, masuk kawasan bagi dewan pun tak boleh. Menteri ini mesti digulingkan. Ini basic issue. Kita tuntut apa? Kita tidak minta special rights, kita minta basic right. Saya nak mula kerana malam ini ramai mahasiswa termasuk Universiti Melaya yang hadir. Saya ucap tahniah dan terima kasih. Ini mahasiswa dia aja takut. Ada bila mahasiswa jumpa saya baca saja puisi Taufik Ismail, seorang penyair terkenal di Indonesia. Ya. Dia cerita dia mahasiswa takut dengan dosen. Sana dosen tu lecturer, pensyarah. Mahasiswa takut dengan pensyarah. Pensyarah takut dengan dekan. Dekan takut dengan rektor. Rektor takut dengan menteri. Di Indonesia presiden. Menteri takut dengan presiden, tetapi presiden takut dengan mahasiswa. Yang kita nak tuntut ini hak kita, bukan nak gaduh, menyuarakan pandangan kita. Siapa mahasiswa? Gerakan Muda ini, dia mesti represent the conscience of the majority. What is education? Education is the assimilation of knowledge for the dissemination of truth. Menimba ilmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau menimba ilmu jadi sedikit pandai, jadi profesor, tetapi menipu profesor itu profesor kangkung. Pandai orang pandai. Ya. Apa arti profesor kangkung? Kerjanya lebih teruk pada lalang. Ikut. Kalau hadari. Satu Malaysia. Kemudian Malaysia tak pernah dijajah. Nak tunjuk hebatnya Melayu ini, Malaysia tak pernah dijajah. Ni yang JW Birch tu, Stafford Rifles itu pak tiri kau. Bodoh ada profesor. Ini lain dengan Profesor Aziz Fahri, ini lain. Ini profesor berani ni. Jadi saudara, tahniah Profesor Aziz Fahri.
kita. Sebab itu saya masih ingat zaman saya di Universiti Malaya, kita baca dalam diskusi kita yang jadi usrah kemudiannya satu buku. Kita mula dengan bincang buku dalam discussion. Ada kita baca umpamanya Muhammad Assad, Islam at the Crossroads. To be conservative, to decide just about punishing people, or to treat religion as a question of faith, moral values, with compassion, and to uphold the principles of justice. Itu basic reading kita. Sekarang agama dijadikan untuk ugut orang. Jaga orang Islam, karena orang Kristian nak tawan kita sekarang. Ini apa punya bodoh ni? Kita majority, ya. Tapi kita tanam, inculcate fear. Religion is about inculcating love, compassion, and justice. Itu agama. Islam rahmatan lil alamin, itu beri rahmat kepada sekalian alam. Bila saya cakap macam ni, bahaya. Utusan Ustaz massive campaign sekarang. Anwar sekarang promote a new religion, pluralism. Utusannya editor tak lulus apa-apa. Yang dia lulus ampu sana wa ampu sini. Dia tahu, dia faham. Oh, dia kata kerana ada ucapan yang Anwar buat, sampaikan an academic lecture presented at the London School of Economics. Jadi bila saya bentang di London School of Economics, saya kena jagalah standard bahasa Inggerisnya tinggilah sikit. Editor utusan tak faham. Ya, Mangkuk Ayun juga kata tu. Jadi susah ini menjadi masalah. Jadi ajak kita gaduh. Sebab itu saya kata, apa dia karakteristik kalangan muda, students, ialah untuk menimba ilmu, mencabar keyakinan. Tak semesti setuju dengan saya, baca dan challenge. Saya tak dalam dialog mahasiswa, dia tanya, baik Anwar, setuju kamu cakap, mengapa kamu tak lakukan masa kamu Menteri Pendidikan? Saya tak marah. Bertangkap kamu. Itu bila menteri bodoh. Bila menteri bodoh, anak mahasiswa bangkit, dia ugut tangkap kerana dia tak mampu dialog. Saya masa Menteri Pendidikan, tiap tahun saya cover semua universiti, open dialog dengan students. Mana ada menteri berani? Kalau ada pun, rektor bagi tahu. Siapa nak tanya soalan, tolong tulis siap-siap, dia kaji dulu. Kalau soalan itu tidak mampu, tangguh. Sudah, sebab itu zaman muda kami, apa buku-buku kita baca? Kita baca Ivan Illich, De-Schooling Society, satu karya yang mencabar sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu hebat di mana? Gedungnya, wah dia kata, lihat universiti kita sekarang, gedungnya hebat, mercu tanda, perpustakaannya besar, buku ratus ribu, makmal sains hebat, infrastruktur indah, kemudahan asrama baik, kantin lagi baik. Tetapi what have we produced? A basic question asked by Ivan Illich. Dengan semua kemudahan ini, apa yang mampu kita hasilkan dengan gedung yang hebat ini, dengan infrastruktur atau prasarana yang indah ini? Jawab Ivan Illich, we have merely produced sacred cows. Lembu manusia, tapi macam lembu, ditarik hidungnya. Lembu konotasinya di sini lain. Itu saya sampai kemudian. Itu lembu kondo namanya. Yang ini lembu pendidikan. Ya. Tapi pendidikannya tinggi, masuk universiti. Universiti itu menara gading. Apa
mana Menara Gading tempat mengangkat martabat anak-anak dengan pendidikan baik dan tinggi. Tapi jadinya apa? Ikut telunjuk tanpa mampu berfikir atau mencabar kekuatan ilmu. Ini yang disebut, kalau dalam Islam disebut tradisi akliyah, tradisi akal, tradisi ilmu, intellectual tradition. What is intellectual tradition? If you can't challenge normative mode of thinking, it's not education. Sebab itu education disebut menimba ilmu, assimilation of knowledge for the dissemination of truth, menegakkan kebenaran. Dari sebab itu saya nak bagi tahu susah, terutama di kalangan muda. Anak muda ini conscience of the majority, mesti menyuarakan hasrat rakyat terbanyak, bukan menjadi perkakas pemuda UMNO, bukan mengikut rentak dan kata-kata menteri. Dia harus mencabar, baru dia menimba ilmu. Apa dia masalah kita? Yang baik kita sebut baik, tak ada masalah. Tetapi masalah itu harus diketengahkan. You must be the conscience of the majority. You must understand 10 minit di Universiti Melaya itu kampung Kerinci. Tetapi berapa ramai anak muda yang duduk di kampung Kerinci tetapi tidak faham bahawa kadar kemiskinan, masyarakat miskin diperbodohkan, diperalatkan, miskin, tetapi bila menteri yang rasuah datang, dia cium tangan. Dia cium tangan menteri yang menindas dia. Dia cium tangan menteri yang menerima rasuah. Dia cium tangan kerana menteri itu hanya bagi dia RM100 walaupun peruntukan lembu 250 juta. Ini yang kita harus cabar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita di Kerinci, di Pantai Dalam tidak punya kesedaran itu, tanggungjawab kita. Itu bapak kita, ibu kita. Mengapa kita izinkan mereka itu kekal menjadi perkakas? Dia pandai boleh, dia terima wang okey, tak salah. Dia terima peruntukan dia baik, tetapi dia harus faham bahawa hasil bumi ini banyak. Sebab itu saya katakan, saya jadi Menteri Keuangan, pejabat di Jalan Duta. Ini saya nak cerita yang benar, pengalaman saya. Saya bernasib baik kerana saya aktivis mahasiswa, saya aktivis pemuda. ABIM, Malaysian Youth Council, di situ saya ada interaksi. ABIM, Badan Belia Islam, tegas Islamnya. Tapi saya kenal Hindu Youth Council, Buddhist Youth Council, Young Christian Workers, Methodist Youth Fellowship, dan ada juga macam Belia Pak Bi. Masa tu Belia Pak Bi saya tulis dalam Dewan Masyarakat. Masa itu, ingat, masa itu, masa saya Presiden Nabi, saya tulis Dewan Masyarakat, janganlah jadikan pertubuhan belia itu belia kompang dan pintu gerbang. Karena kerjanya menteri datang buat pintu gerbang, kompang. Itu. Jadi belia kompang dan pintu gerbang. Sudah, saya jadi menteri. Sebelum itu saya pernah ditahan kerana kemiskinan rakyat Bali 2 tahun di kamp tahanan Kemunti. Universiti pertama, Universiti pertama Universiti Melaya, Universiti kedua Kemunti, Universiti ketiga Sungai Buloh, Universiti keempat Putrajaya. Saya ingatkan dia nak jawab patah balik Sungai Buloh, dah rupanya. That is what we mean by the courage of conviction. Ini juga relate to the spirit of the struggle of the young, of the youth. Courage of conviction. Once you have the belief, you are for freedom, for justice, for truth, for honor,
against corruption, you must have the courage to stand up for your conviction. Nah, bila saya jadi Menteri Keuangan, pejabat saya dapat call daripada kampung Kerinci. Ada seorang wanita tua sakit tenat. Ya, dah hari-hari ada orang sakit tenat. Dia beritahu saya, dia kata tak, orang tua ini saudara Datuk Seri Anwar. Saya, dia nama apa? Dia bagi nama. Saya tak tahu lah. Tapi kalau saya itu masa itu menteri. Kalau saya jawab tak tahu, tengok menteri, adik-beradik dia pun dia tak mengaku, sombong. Jadi saya kata, ya, betul. Kerana dia asalnya daripada Corotokun. Dia dah tinggal Corotokun masa itu 30 tahun atau 40 tahun. Jadi saya tak berapa tahu. Saya telefon ibu saya, nama sekian-sekian. Ibu saya kata ada dulu orang kampung, dia dah tinggal lama dah kampung kita. Ibu saya tanya, apa pasal? Dia sakit. Tak apalah dia sakit. Ibu saya biasa, walaupun saya Menteri Keuangan, dia sakit pergi tengoklah. Jadi saya pun telefon Azizah. Yang satu tu lah Azizah, bukan Azizah lain lah. Bahaya ni. Telefon Azizah pun pergi di kampung Kerinci. Orang tu nampak tenat. Azizah tengok tenat, dia pun bawa pergi ke hospital, University Hospital. Masa itu Azizah bertugas di University Hospital. Jaga dia hari-hari. 2 minggu kemudian dia meninggal dunia. Saya pun, oleh kerana orang dah anggap ni sebagai keluarga saya, telefon pengurusi dan kuasa masjid dan penduduk masjid, tolonglah, tolong selesaikan. Saya akan pergi bila saya lapang untuk ziarah dan juga kekebumian. Orang kampung Kerinci tak tanya apa, tak minta apa, terus selenggarakan sampai selesai. Jadi sampai sekarang saya tak lupa jasa orang kampung Kerinci. Kemudian saya petang tu lepas mesyuarat, saya pun pergi nak ucap terima kasih sendiri kepada orang masyarakat kampung Kerinci. Ini 10 minit daripada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan masa itu contoh dunia ketiga. Ekonomi yang dipacu dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup meyakinkan. Dan satu contoh bagi semua dunia berkembang. Wah, itu propaganda lagi. Pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan, ekonomi yang kukuh, strong fundamentals, bla 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 bla. Saya ikut bos saya masa itu kan. Then bila saya pergi 10 minit dari Jalan Duta, this is what I'm talking about, education. 10 minit Jalan Duta, saya tengok kawasannya dhaif, lumpur, parit tak terurus, rumah-rumah robek teruk. Jadi saya kata, saya tercuit perasaan saya, tersentuh perasaan saya. Ini sebab apa? You ingat kalau you penyokong UMNO University, dapat wang, dapat allowance, dapat mentega darah sedap, mengampu sana, you have that conscience? It's because you struggle. You know why? Because I fought for justice and for rights. I suffered in the process. Ditahan di Kementerian. Walaupun masa itu saya Menteri Keuangan, pakai dengan kaca, saya tak pergi. Dan saya sentuh. Saya kata, oh my God, I've been saved all over the world. Remember, Anwar masa itu Menteri Keuangan yang hebat. The best in Asia, cover Newsweek, the man of the year, Minister of Finance of the year. Wah, hebat. Semua tepuk tangan. Sekarang UMNO kata the worst minister in the world. Oh dah. Anyway, saya balik ke kementerian. Ini saya belajar, bukan dari buku, bukan dari profesor akademik, bukan dari pegawai tinggi, dari penglihatan saya sendiri, melihat derita bangsaku. Bukan cakap demi Melayu, kereh Melayu, asal Melayu, tak ada hati perut Melayu, yang ada mulut dengan perut buncit Melayu. No compassion, no feeling for the poor. Saya syukur. I'm not talking about myself now. I'm talking when I was the Minister of Finance. Saya balik, panggil Bank Negara,
EPU, Kementerian Keuangan, mesyuarat. Saya kata, tanya macam mana keadaan ekonomi? Sir, Dato' Sri, we still will achieve 9 to 10% growth this year. We can contain inflation, and our economy can and will remain as an Asian tiger, the miracle Asian economic, East Asian economic miracle. So, saya kata bagus. Thank you. You pernah jalan tak kat Kampung Kerinci? Dia diam semua. Ada juga. Dia pernah tengok tak? Dia dah mula slow sikit. Saya terima kasih. Ya, saya kata 10 minit. Jadi saya kata, okay, saya nak bagi satu cadangan, but let me do it. Saya nak craft sikit, let me do it early next week. And that was probably a Thursday. Saya kata on Friday and this weekend, saya minta semua ketua jabatan Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Negara dan Timbalan Gubernur, ketua pengarah EPU dan Timbalan, pergi keliling, jangan stop tak apa, pergi keliling Kampung Kerinci. Kalau boleh singgah ke warung sembang-sembang. Then on Monday I will speak to you. Jadi on Monday saya panggil, masa itu saya panggil bankers. Karena bank masa itu semua catat kemajuan million banking. Bank Putra main lingkup lah. Yalah bank-bank public bank, HSBC semua lah, yang bank-bank semua, terutama yang local bank, domestic banks. Saya panggil, semua catat keuntungan besar. Jadi hari itu saya panggil, I'm telling, saya beritahu, saya respect bankers, very good brain, but sometimes no heart. Otak pandai buat duit, tapi hati tidak ada. You ada wang, you kawan kita. You susah bayar, bankrupt. Yeah. Now, saya kata kepada pegawai-pegawai, this year, tahun itu juga, kalau saya 92, saya nak lancarkan projek perumahan rakyat terbesar yang pernah dijalankan di negara Malaysia sejak merdeka. Bank Negara siapkan sebahagian, Kementerian Keuangan sebahagian, dan saya kata saya nak raise daripada bank. Masa itu Elizabeth Taylor, kita kenal Elizabeth Taylor? Orang muda tak tahu Elizabeth Taylor. And you must know, she was the prettiest lady on earth at that time. Walaupun saya favorite Azizah. Terlupa Nurul Izzah. Tak boleh harap kita jujur dia cerita. Kita papa, how can you say favorite is Natalie Wood? Actually my favorite was Natalie Wood. Tapi no, number one Azizah, number two Natalie Wood. Cari mampu. Saya kata Elizabeth Taylor raise $100 million untuk bantu mangsa AIDS, research dan mangsa AIDS. Saya kata saya nak lebih dapat daripada bank di Malaysia dengan untung bilion-bilion ni. Saya nak raise lebih sikit untuk memulakan projek perumahan rakyat termiskin dan projek rumah kos rendah. Saya syukur that day I raised 600 million ringgit. You know why I tell you this? Kalau you tidak korup, you tak ambil duit, dia tak berani dengan kita. You know, kalau you ambil duit, you negotiate lah, man lah, biokin lah, Hokian Penang tengok ni tu, biokin lah, tolong gua tolong lu lah, macam Najib semua di Sibu lah. Itu dia, gua tolong gua lengkap. Mana ada? No, you tengok, saya nak diagram sikit macam elektrik kan kita ada IPP siapa dia dapat? Genting Sanyen, Genting Highland Company, untung bilion. Lagi YTL, Yo Teng Lee dapat monopoli grid, national grid, from Pakar, Terengganu to Pasir Gudang, Johor. One company, monopoli di entire national grid. Number 3, Tan Sri Sai Mokhtar, Tanjung Pelepas kat dia.
Beras pun dia ambil. Saya kat beras. Orang Melayu miskin, tanam padi pun dia nak untung ratus-ratus juta. Bagi dua. Gula dia juga. Orang perkasa, pemuda UMNO kata, tengok kita berjaya. Tarak dia kata, ini Melayu, tengok Cina pegang gula berapa lama. Robert Koch, kita berjaya ambil alih daripada Cina Robert Koch. Hidup Melayu. Wah, pemuda UMNO semua, ya, hidup Melayu. Tepuk. Bodoh. You know why? Saya tak bergaduh. Orang Melayu bisa diberi peluang. Melayu mana? Melayu di bawah ini. Takkan saya makta beras, saya makta gula, saya makta IPP Malakoff, saya makta pelabuhan Tanjung Pelepas, saya makta Proton. Tak ada orang lain. Mak ni apa dah? Tak ada anak-anak yang lulus, tak ada anak-anak yang pandai. Itu di IPP. Kalau petroleum, Mozani Mahathir semua. Tuan Mahathir, macam mana pun kata-kata apa ni, kita kena pertahan UMNO dan Barisan Nasional. Pertahan apa? Pertahan syarikat anak hang. Aku, saya terus tanya ini. Amin. Sebab itu IPP di parlimen 3 tahun. Wabi ada, Usmadi ada, Charles ada. Amin. I'm not exaggerating. Ini Nuriza. Saya tak sebut, nanti kita tengok. Dia di parlimen kawasan dia berbicara. What did we ask for? Please renegotiate the terms, because the term is blatantly unfair to the consumers. Yeah. I happen to be quite privy to this because I happen to be finance minister at that time. But privatization itu keputusan EPU dan Perdana Menteri. Kita objek Tan Sri Clifford Hubbard, KSP masa itu, Ketua Susah Perbendaharaan. Good man, honest man, man of integrity. Jangan puji dia sebab dia Indian Christian. You cannot praise. Saya tak kira. If a good Malay, I praise a Malay. I'm a Malay. There are many good Malays. Kalau India baik, kita puji. Kalau Cina baik, kita puji. Tapi bahaya kalau puji Cina sekarang. Sebab dia kata kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan jadi perkakas Cina. Dia akan jual negeri ini pada Cina. Kata Dr. Mahathir, dan disokong oleh Datuk Najib dalam ucapan di Perhimpunan UMNO. Sudah tanya saya, Anwar, kau nak buat apa? Saya kata, support us, God willing, ambil alih Putrajaya hari ini. I'm not exaggerating. Orang boleh panggil saya bodoh ekonomi, jahat, macam-macam lah sebut. Malu kat saya. Tak boleh. Sekarang ni kalau saya orang sambut-sambut ni, kalau perempuan cantik pun tak boleh, Nuriza marah. Kalau budak-budak universiti handsome pun tak boleh juga. Jadi saya nak sambut saya biar orang tua-tua. Boring lah. Kita semua sekali. No, yang kita minta IPP negotiate. But we don't have leaders with the courage of conviction. Can they call Tan Sri Mokhtar? Can you please relook at the terms of agreement? Make sure it is fair. Is it reasonable for us to expect them to lose? No. I'm not suggesting that these big companies lose. No. They are public listed companies. They should make profit, but be fair. You can't have billions and then impose it on the consumers. So saya kata, kita tawan Putrajaya hari ini, esok minyak turun di seluruh negara. Ya. Kalau Datuk Najib challenge saya, kita boleh debate sekali lagi. Pasal hari itu kita debate dengan Sabrici, tak cukup. You know dia kena sapu kan? Tisu tak ada. Tisu tak ada. You see? Dia kata bodoh, not practical. Why?
You have 90 billion ringgit net profit. Net profit from government revenue. Can't you reduce it? 10 billion? Can you reduce 10 billion ringgit? It is possible. Jadi kita reduce hardship of the people. Okay, boleh tanda ini orang. Saya takut jadi sabrinci tu. Now, IPP, okay, give me a few weeks. Panggil orang yang jadi menteri tenaga, panggil menteri kewangan, okay, duduk. Saya bagi tahu kalau kita ambil alih, dia tak jadi sekarang ni. Dialah Perdana Menteri, dialah Menteri Kewangan. Mana boleh, Menteri Kewangan ni almost is a very tough job. Saya ingat bila ada krisis-krisis, you start your work at 7. Panggil Bank Negara wakil, Security Commission wakil datang brief di rumah 7 in the morning. Habis malam 10 malam, then KLSE, SC, Bank Negara. You have to update yourself to become a good, effective Minister of Finance. Tetapi kalau Minister of Finance itu kerja dia, interest dia semata-mata kontrak, ini aku punya, ini bini aku punya, ini menantu aku punya, jadi ini yang berlaku sekarang. Saya kata give us 1 month, I'll call up Tan Sri Syed Mokhtar dulu, Ananda Krishnan, adik angkat Dr. Mahathir, buka. Ini gotongnya family yang genting sanya dengan dia tadi, Lai Peng, duduk. Saya akan bagi tahu, you have to be reasonable. Please relook at your agreement. Bertanya ada untung kan? Ada sedikit, ada untung sedikit. Berapa? 1 bilion saja. Okay. Saya kata, I give you 2 weeks, you come back. You come back and tell me how, because I want to announce to the Malaysian public in 1.5 months that kadar elektrik di seluruh negara turun. You tell me. Saya kata we can do it because we are not corrupt. We treat them as good businessmen. We support. We need the business. We need investors. But they cannot exploit our people. You cannot cause hardship to the people. Melayu nak berniaga, saya sokong. Nak ambil bergula, kalau normal negotiations dia ambil. Tapi masa Robert Koch jaga, gula tak naik. Tan Sri Syed Mokhtar jaga, dan naik 4 kali. Hidup Melayu, gula naik. Kemudian dia kata saya kianat. Tengok Anwar, dia benci pada Melayu. Melayu berniaga dia benci. Saya tak benci. Saya nak microcredit. Orang Melayu berniaga ni, gerai-gerai kecil, we should have. Saudara, orang kampung Kerinci, Pantai Dalam ni berdasar. I remember, I grew up at the University of Malaya. Tiap kali demonstration, kita lari ke Pantai Dalam. Tiap kali demonstration, lari kampung Kerinci. Dan orang kampung Kerinci itu tengok, bila poli lalu ojek, ada budak-budak universiti. Tak ada. Punya bagus yang masa tu mereka ada. Ya. Saya nasib baik, saya ada orang kenal, tak boleh lari. Tiap kali kena mesti kita tangkap. Tapi ramai tu kita lari semua dulu. Tak ada sudut bermalam tu. Seorang kawan saya bermalam, terus menikah dengan anak orang tu. Kalau kita hang kerja apa, dia mengorak anak dia lah, kita suruh. Tapi tak apalah rezeki dia. Baik, saudara. Sebab tu saya kata, kita boleh negotiate kalau kita explore. Gula, bukan saya anti Melayu. Saya nak Melayu untung. Saya nak Melayu berniaga. Tapi dia tak boleh rampas buat berniaga sampai harga gula naik. Melayu yang bayar. Melayu mana? Melayu miskin yang bayar. Melayu untung siapa? Saya Mokhtar. Berbilion-bilion lah. Tak tahu nak tak mana duit dia. Banyak dah. Tak tahu nak mana nak letak. Bagilah peluang orang lain. Ini yang kita cakap perubahan. Sistem kita rosak. Sudah. Sistem kita rosak. Lembu kondo dia orang ketegang banyak. Tetapi saya nak rumus satu perkara. One, apakah betul boleh sah for a minister
or for the cabinet untuk luluskan suku bilion ringgit, duit penternak, petani, duit pengembala kepada keluarga menteri. 250 juta, 2% interest. Pegawai kerajaan kena bayar 400 interest. You pinjam orang Kerinci, terutama yang sokong UMNO ni, you pergi pinjam kat bank CIMB, you dapat 2%. Kalau you tak dapat 2% daripada CIMB, you sokong UMNO juga, bodoh. Ya, lepas tu you tahu, now you faham kenapa dia nak bagi saya. Dia tak boleh jawab, tak tahu nak buat apa. Dalam di parlimen, seorang nyokong kerajaan ni dari BN, dia maki Anwar Ibrahim hipokrit, the biggest hypocrite in the world, penjahat, pengkhianat Melayu, bla 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 bla, moral yang sangat tidak baik. Kemudian dia sebut, I don't know what to do with this man. That is the truth. You tanya Najib atau Rosman, is Anwar creating a problem? Yes, but we don't know what to do with him. Masuk prison, problem. Masuk prison, keluar lagi kuat. Ya. Tak masuk prison, problem. Jadi what do we do? Sebab tu saya jaga keselamatan. I take care my security, ya. Itu, no, I'm not joking. Saya pergi mana-mana sekarang security jaga. Jangan marah. Sebab we are dealing with these people. Well, cukup. Now, yang saya nak tekankan apa? Sistem rusak. Ada orang Melayu boleh terima lagi ni. Ada mesyuarat wanita UMNO ni, makcik-makcik kesian lah. Macam mana makcik tentang ketua wanita UMNO yang ambil 250 juta? Siapa kata begitu? Itu fitnah semata-mata. Makcik. I'm a Malay, although I joke about it. Saya sedih, makcik. Bertolonglah tu. Pak Mah, macam mana katakan pemimpin saya? Sampai gum sekali. Ya, dia kata fitnah. Kemudian ketua wanita pun boleh tengok semangat orang tu tu. Jangan lawan. Orang ada niat jahat. Ini Rafizi Zuraidah ni memang nak jatuhkan kami kerana wanita UMNO ni solid dan kuat. Kuat apa? Ya. Okey. Dalam masa saya di Malam Perdana Menteri pun ada kes. Tetapi saya nak bagi tahu, sebab tu orang-orang ni dendam sampai sekarang. Report Tan Sri Matai, Menteri Besar, pasal di Australia buang, ada cek BPR, dia tengok, dia kawan baik saya. Pasal itu tengok rekod jelas. Bincang Dr. Mahathir, ada problem. Saya panggil Tan Sri Matai di pejabat saya, bagi letterhead, sign tak jawatan. Dan korangnya dia tak nampak dendam. Tapi saya buat begitu kerana tak boleh bertahan. Kemudian seorang lagi, ada kes rokok, ada kes rasuah, bank account, tanah, nama isteri, nama anak di Melaka, KL, report daripada BPR, kertas pendakwaan, ya, bukan kertas siasat, kertas pendakwaan by AG, sign by Gani Patel. Sampai ke saya, bincang untuk Mahathir. Saya panggil Syekh Ustaz Rahim Tabici. Sebab dia jadi ustaz sebab sekarang dia moral. Tengok pasal video Anwar, demi moral, demi agama, maka orang-orang seperti Anwar tidak layak jadi pemimpin. Siapa cakap? Ustaz Rahim Tabici. Now, saya panggil dia. Now I'm telling you, he signed the resignation letter using my letterhead di Malam Perdana Menteri. Saya terpaksa koyak tu, tulis. Dia nak tulis apa? Dia letak jawatan. Saya apa? Semua. Parti, berhenti. Ketua bahagian tu, berhenti. Dia sign. Masa itu dia tidak cabar sebab dia tak boleh nafi. Saya kata ni file dia. So he admitted. Now dia dendam. Saya, my conscience is clear. Dia bukan saing saya. Saya bukan lawan dia.
Saya pernah jadi ketua Menteri Melaka. Nah, sekarang dia jadi ketua Gabungan Bela Ekonomi Melayu, Badan Membela Ekonomi Melayu. Ada orang Melayu yang sokong, itu hak mereka. Tapi saya nak bagi tahu, the least with a fragile system, poor governance at that time, at least there was some decision. Now kita ada ample evidence, incontrovertible evidence. Tinggi bahasa makna dia tak apa faham, tengok dictionary. Memang kadang-kadang dalam ucapan ke ni orang konstituensi orang Pandan kena jaga je, biar bunyi itu impressive, walaupun tak apa faham tak apa, bunyi macam intellectual. Tengok kadang-kadang orang cakap apa dia, itu betul-betul tak apa bunyi, tapi memang bunyi betul, tapi makna tak apa faham tak apa. Nanti Ismaji tahu jadi bahasa itu. Baik, evidence, bukti yang jelas. Tapi apa jadi? First, denial. Second, Menteri Pertanian bertahan. Ketiga, timbalan Perdana Menteri defect. Apa? Anak menteri tak boleh berniaga. Apa punya sistem negara? Anak menteri tak layak berniaga. Kalau anak menteri dia jaga lembu. Kata timbalan menteri. Tanya pula, Perdana Menteri yang bawa macam mana kes ni? Apa salah? Tak ada salah. Kata Perdana Menteri. So, satu dah salah. Kedua, salah kena bohong dan pertahankan. Ketiga, pemimpin semua pertahan sistem. Kalau polis, pegawai Malih Pembandaran, Dewan Bandaraya ditangkap RM200, ada orang nak tahan? Tak ada, nasib kamu lah. Ini sistem rosak. Lapor ke SPRM. Kita dah siasat, sebenarnya kita cari lembu tak jumpa. Sudah demikian, kes tutup. Lipat ke polis. Polis kata ini kondo dia beli. Polis kata kita tak ada permit nak masuk kondo sebab gate tak buka. Kes tutup. Ini yang berlaku. Yalah, I exaggerate a bit, but the point is what? No action. Kerana menteri orang besar tak payah ambil tindakan. Kalau ambil pun macam kes Tuan Lim Yang Si, orang tahu dia punya involvement, orang tahu corrupt dia. Cabinet paper clear. Saya bawa kes itu 3 tahun sebelum action. Semua nafi. Very clear. Itu pun berhenti dari Datuk Seri naik Tun Lim Leong Si. Tun sebab apa? Sebab curi tanah PKMZ. What is this? What sort of society? What sort of country? Sebab itu dia suruh budak-budak muda ni, mahasiswa ni diam. Sebab itu dia suruh buat akta universiti, tekan mereka. Sebab itu ugut mereka, bagi warning. Apa budak-budak ni apa? Sebab itu saya minta sudah ingat apa dia courage of conviction. Courage kerana keyakinan. Now, jadi sistem rosak. SPRM tak mampu, polis tak mampu, menteri tak mampu, Perdana Menteri bertahan, sistem tak mampu. Kalau buat zakat, kita kata kan kes saya sumpah. Maka Syekh Qardawi bila saya telefon, dia kata Anwar, bawa ke mahkamah syariah. Saya pun bawa ke mahkamah syariah. 3 tahun mahkamah syariah tak buka fail. Siasat tapi tak dakwa. Sebab Menteri Agama Ustaz UMNO cabar, mahkamah tak boleh dengar, mahkamah syariah tak boleh dengar. Kemudian dia guna wang zakat untuk bayar peguam. Ustaz guna wang zakat secara salah. Dia asraf ni 8 tapi masuk 9 UMNO. Dan mula nafi. No, tak guna wang zakat. Ketua Pengajar Batang Agama kata tak pakai wang zakat, ini wang peruntukan khas. Laporan Ketua Audit Negara sahkan. Voucher pun ada sah. Kita akan rilis voucher zakat itu dalam 1-2 hari. Saya nak tengok
Orang cakap nak pertahankan Islam, maruah Islam, maruah budaya Melayu. Saya nak tengok muka-muka ini, betul atau tidak? Atau nak tekan orang Melayu yang miskin? Orang anak muda, Pahang, anak gadis dari keluarga miskin, minum segelas bir, kamu malukan dia, kamu akan dia, heret anak perempuan ini, masuk mahkamah syariah, denda dia, nak rotan dia, penjarakan dia, sebab keluarga miskin minum arak. Saya tak minum arak, saya tak galakkan umat Islam minum arak, tetapi saya tidak yakin cara Islam begini rupa. But itu karena apa? Karena di keluarga miskin. Islam dah macam ini. Islam memartabatkan manusia. Islam tidak akan bedakan di antara orang kaya dan miskin. Nabi Muhammad sehingga bersumpah, kalaupun anak aku Fatimah curi, kalau hukumnya potong tangan, potong juga. Mesejnya apa? Kita tak differentiate class, tidak differentiate families, kaya dan miskin. Karena sebelum itu hadis yang menyebut tentang wallah, kalau Fatimah mencuri itu, ialah Nabi kata, saya tidak mau jadi macam zaman dulu di mana orang kaya dan berkuasa buat jenayah dilepaskan, orang miskin bawah itu ditekan. Jadi duit zakat ditipu, menteri terlepas. Di Johor ada anak muda kerani bayar zakat dalam suara keadilan. Di Johor, Ismail Jamil Khair tak dikenakan, tapi seorang muda di Johor seleweng duit zakat 19,000 ringgit, hukuman 4 tahun penjara, 3 bulan. I don't accept this. This is not Islamic law. We must fight those who want to perpetuate an unjust system. Apa? Curi shampoo, saya di penjara Sungai Buloh. I tell you, saya kena pukul, I don't feel the bitterness. Tapi bila saya tengok budak muda seorang masuk klinik, pasal apa ni? Sorry, Datuk Seri. Pasal apa? Apa buat? Curi, Datuk Seri. Curi apa? Jin. Ha? Jin? Jin apa kamu curi? Jin suruh jin. Di mana? Dia kata di kompleks. Harga jin berapa? RM60. Kamu kena hukum, magistrate kena bagi hukum berapa? 6 bulan penjara. RM60, 6 bulan penjara. Baru ini curi shampoo, 1 botol shampoo. Please, kita tak semua masuk kategori miskin itu. I'm not. Tapi how can we live? Professionals, peguam, guru, macam mana kita boleh hidup biar undang-undang jadi macam ni? Curi shampoo, salah. Entah apa sebab dia curi, saya tak tahu. Tetapi 2 tahun penjara. Fair Toyo berapa? Yang ribu juta, billions. Where is the trust? Do you trust Islam? Tak boleh lagi. Jadi sebab tu saya harap ini is not politics. Orang kata Anwar, kami bukan semua politician. You politics tak boleh. Tapi ini soal hidup. Ini soal kita. Bila dia tak boleh jawab, dia kata Anwar, alat Cina. Ini semua nak bagi kat Cina. Saudara, orang Melayu miskin, harga gula naik, harga minyak naik. Ini pasal Cina ke? Harga elektrik naik, pasal Cina ke? Wang hilang puluh-puluh bilion. Illicit funds dibawa keluar. Ini pasal Cina. I don't defend yang musik. Dia Cina. It's not matter Chinese or Indian. We have to learn to understand the meaning of justice. Makna keadilan ini dia tidak tersangkut dengan kau. Ya saudara, saya harap hal ini boleh. Sebab UMNO ni dia tak boleh bertahan itu saja. Dia dah jawab
pasal kau kondo? No. Dia nak jawab pasal PKFZ? No. Dia nak jawab pasal penipuan? No. Dia nak jawab kezaliman? Tidak. Cuma dia kata, kalau tidaklah ada UMNO, habis Melayu. Kalau tidaklah ada UMNO, habis budak-budak yang ada universiti ini semua habis. UiTM akan ditutup. Rektor UiTM. Sudah anak-anak sekalian, percayalah, kalau Anwar Perdana Menteri, UiTM tutup. Dia bodoh tak apa, Profesor Kangkung. Yang anak-anak masuk, yalah. Sebab tu saya kata, please, you are students, conscience of the majority, assimilate ilmu, ambil timba ilmu untuk tegakkan kebenaran. Ini yang saya sampaikan. Dia tak boleh lari daripada kenyataan. Jadi saya harap kita faham. Saya tahu ada sedikit saya nak rumuskan. Tadi Nur Rizal sebut sikit tentang 9 hari bulan. 9 hari bulan saya pergi mahkamah lagi. Mahkamah saya tu macam second home. Pergi mahkamah, pergi balik mahkamah, pergi mahkamah. Penjara pun macam-macam dah saya try. Lock up pun macam-macam dah. Sebab tu saya ada Tok Guru beritahu kat dia, Anwar, be patient. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Quran ni apa dia? Kamu be patient. Is not the power of the corrupt yang boleh intimidate you or weaken your resolve. It is again your faith, the courage of conviction and the belief in the Almighty. And you must remain consistent. Thumma istaqamu, you must remain steadfast, consistent in your belief and your fight for justice, and it must transcend racial barriers. Jadi saya yakin dia nak buat apa? Sebab itu bila saya kata pengalaman ada baik. Ada Tok Guru Syekh bagi tahu kat saya, dia kata, no, you dah experience yang tak ramai orang dah. Saya pernah jadi pemangku Perdana Menteri. Saya pernah jadi banduan paling hina di lokal. Saya pernah makan santapan di Raja. Semua istana di Malaysia saya dah makan dengan sultan-sultan dan raja-raja. Saya juga makan makanan yang paling teruk di lokal polis. Dibaling macam makan anjing dalam plastik. Nak makan bro. Ya. Macam kopi piramidi duduk 4 belalang. Saya pernah pakai yang paling indah, bintang-bintang gambar 8 dari Perak, Datuk Sri Simanja Kini. Dari Sabah, Datuk Sri Darjah Kinabalu. Dari Melaka, tak apa Panglima tu apa. Dari Pulau Pinang, Datuk Sri Si Mamak dulu. Engkaulah ada saya buat itu Datuk Sri. Kemudian ditelanjangkan pula, dimalukan, dicampak ke atas simen, diukur pula pendatang tu. You have tried. Not many. Saya masih syukur. You know what? I survive. Alhamdulillah. Dunia survive. I'm more committed. I mature in the process. You know my feeling, my compassion. Apakah Anwar sama dulu masa dia pemangku Perdana Menteri dengan sekarang? Saya kira tak sama. Dulu saya cakap, tapi bila saya cakap soal justice, soal Melayu, soal Cina, soal India, soal Iban, soal Kadazan, tak sama macam sekarang. Sekarang saya rasa saya berani bercakap di masjid buat perahu, depan 1000 Melayu di situ, tak ada Cina, dan saya bagi tahu, kita Melayu, kita pertahankan hak Melayu, kita mengangkat martabat Islam, tapi kita mesti adil. Ada anak Cina nama Swidin, dia dapat 12A.
Mai nak belajar, minta scholarship. Jadi saya nak jawab, no, kamu Cina, kamu kaya semua. Dia kata, Datuk Seri, bapa saya jual tolak-tolak niaga tepi jalan. Saya kata, Melayu mana? Kalau ada faham agama, Muslim mana yang boleh tolak? Maka saya di masjid, saya sebut, di dalam masjid, depan ribu orang. Saya kata, percayalah, kalau orang itu namanya Anwar, dalam keadilan dan Pakatan Rakyat, dalam kalau kita perintah, saya nak kita ini dalam masjid bagi pengakuan Sui Lin itu kita anggap macam anak kita dan kita bantu dia masuk universiti. Yeah. Oh, they say, well, this political gimmick. Never mind. Would I say that much before? I'm not sure. Probably not as strong. Now I speak from the heart. Hati mere sati, अपने हुई पराई, जय प्यार किसी से होता है और दिल के लहराई आजल के काओगी. Dia makna lain. Tapi kita apa bunyi sah kan, bunyi Hindustan. और दिल के लहराई आजल के काओगी. Takut pencin besok kalau ada peluang, bagilah saya buat rakaman dulu. Saudara, ini yang saya belajar. Ya, maknanya, Tok Guru ni bagi tahu Anwar, jangan cakap soal derita saja. Ada pengajaran. Maknanya besok kalau you jadi pemimpin, anak Melayu yang miskin di pedalaman yang tak ada besok, kamu kena bantu. Anak Cina, India di estate yang hidup melarang, itu kamu kalau tak ada pembelaan, tak ada moral integrity, kamu nak jadi pemimpin rakyat Malaysia. This can be done. Ini saja, this new voice. Don't worry about UMNO duk gaduh dengan Cina, India perkasa. Don't worry. Ini semua kita besok filekan in the Museum of Malaysian History. Jadi saya harap kita faham. Now, what do you expect on the 9th? Option 1, the right one, I'm innocent. Ini fitnah jahat, fakta, hukum, saya mesti dibebaskan tanpa syarat. Itu mesti. Tapi UMNO rule. Maka option kedua, hukum 9 tahun, 10 tahun penjara, tapi ikat jamin. Sebab semua orang dapat ikat jamin. Dia takkan tak dapat ikat jamin, bail. Everybody else get bail except capital punishment. But this man, this poor guy, nama dia Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahimnya rule ni semua tukar. Dulu tak ada bail, 98 buta dalam penjara. Jadi ada bail atau tidak ada bail. Saya nak bagi tahu, saudara, keluar ada bail dalam penjara, itu penting, itu bagi saya, bagi keluarga, bagi anak-anak. But for Malaysians, ia hanya mengingatkan kepada kita adanya gross injustice in the system. It's not just Anwar, it's judiciary, it's the police, it's the prosecution, it's a system of governance that is blatantly unjust and corrupt, and we must change that. Kita kena robah agenda kita, tanggungjawab kita. Pilihan raya akan datang. Anwar dalam penjara, Anwar di luar penjara, Anwar ikat jamin, Anwar bebas, itu satu soal penting bagi kita. Ya, lebih penting pilihan raya akan datang, kita menang, tawan Putrajaya, InsyaAllah. Ya, we can do it. The Malays, the Chinese, the Indians, the Iban, we can do it, and we must do it for our people, our children. I am confident they can say what they like, they can do whatever they like, but remember,
You cannot alter the course of history. That we are on the right side of history for freedom, justice, for better Malaysia, for every single citizen in this country. We have to work very hard. Kita kena kerja kuat. Kita kena bincang usaha, mahasiswa, pemuda, peniaga, guru, pegawai kerajaan, semua sebagai satu pasukan. Saya percaya, saya yakin. Saya yakin. Tadi jumpa duta-duta. Dia tanya program apa anu 9 hari bulan. Saya Azizah keluarga akan pergi mahkamah. Lepas tu 9 malam saya akan ke Bombay. Itu rancangan saya. Apa ada di Bombay? Cucu Mahatma Gandhi, Raj Mohan Gandhi, seorang pejuang kebebasan, menghayati semangat nenek dia Mahatma Gandhi, menentang rasuah. Dia kata 6 bulan sudah dia book saya. Dia kata, Anwar, I want you to join me to work, promote demokrasi, tetapi demokrasi yang pro rakyat, bukan demokrasi yang membenarkan pemimpin rasuah. Jadi dia kata for democracy, against corruption, and policies that would benefit the vast majority of our people. Saya akan pergi ke Bombay bersama Raj Mohan untuk launch this new democracy for the people, no corruption di India dan untuk Asia program. Itu 9 malam. 1 hari di Bombay, 11 hari bulan saya akan dengan Azizah pergi ke Turki, Istanbul. Untuk apa? Saya dijemput oleh Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan untuk menyampaikan ucapan mengenai peranan Islam dalam dunia baru yang mau menegakkan kebebasan dan keadilan. Berucap di mana? Saya tanya Tayyip Erdogan. 12 hari bulan, Dolma Baceh. Apa dia mana Dolma Baceh? Dolma Baceh itu istana Perdana Menteri. Saya kata di mana? Berucap sebagai tetamu Perdana Menteri Turki pada 12 hari bulan, walaupun dia tahu kes mahkamah 9 hari bulan. Di pejabat Perdana Menteri, saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan. 12 hari bulan, 1 malam saya balik terus ke Alostar kerana kita nak lancarkan isi manifesto pilihan raya Pakatan Rakyat dalam konvensyen Pakatan Rakyat di Alostar. That is our plan. Jadi tak jadi, fatawakal ala Allah. But that's my plan. You see, we have to move on. Yang kita diheret program, okay. Kalau dia sekat, dia sekat. But we have to move on. We have to go on. Move on. Dan kalau ada semangat ini, saya percaya saudara, we can make it. Believe me. Yeah, we will have to do it. No need. Anak orang kata anak you mimpi. No. Bukan mimpi. Hari itu di Shah Alam saya nyanyi lagu yang Hindi tapi based on Iqbal punya lirik tentang hakikat kon hati batulau. हो तुम या कोई hakikat kon, हो तुम बतलाओ. Maknanya di antara impian dan kenyataan, hakikat lah. Betul lah? Sounds right lah? Thank you very much. Nah, dok. That's what tu. Dia tahu Hindi. Yang orang tak tahu yang gua buat apa. Baik, jadi saya ucap sekali lagi terima kasih. Saya nak pergi ke Kelana Jaya, tapi kena ingat, ya? Kita yang tentukan agenda, not them. They can threaten us, they can insult some races, they can say you Cina, you balik kampung ke balik Tongsan, you ignore that. This is the voice of a desperate Sikh minority. I'm telling you the Chinese, depan orang Melayu, mana-mana orang Melayu yang hina kaum dia sendiri, kaum lain in India, balik
Cina balik tongsan, ignore them. Teach them a lesson in the elections and send them out. But we'll have to work. Saya ucap sekali terima kasih. Saya nak ke Kelana Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.